Semua mata tertumpu pada Anwar Istana Negara hari ini. Debaran mengenai kemungkinan berlaku perubahan kerajaan sekali lagi kian kencang selepas pemimpin Pakatan Harapan itu mendakwa memiliki sokongan majoriti daripada ahli parlimen. Hari ini semua perhatian tertumpu ke arah Presiden PKR Anwar Ibrahim yang dijadualkan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ketika spekulasi perubahan kerajaan sekali lagi kian mengencang. Kira-kira jam 10.25 pagi, Anwar dilihat memasuki kawasan istana dan kenderaan itu berlalu tanpa kelibat pemimpin Pakatan Harapan itu menurunkan tingkap kereta. Menjawab persoalan media, pengarah komunikasi PKR Fahmi Fadzil berkata, setakat pagi ini dia belum menerima apa-apa makluman mengenai waktu Anwar menghadap di Istana Negara. Dia juga memaklumkan tidak tahu apakah Anwar akan mengadakan sidang media selepas itu untuk memaklumkan hasil pertemuan kepada orang ramai. Saya akan berikan maklumat rasmi sepantas mungkin jika atau apabila saya terima sebarang arahan. Saya mohon maaf di atas perkara ini, memandangkan ia satu keadaan yang agak unik dan sensitif, katanya dalam teks pesanan yang dikongsikan pada media dalam kumpulan WhatsApp rasmi PKR. Setakat jam 9.30 pagi, kira-kira 50 petugas media dilihat menunggu di hadapan pagar 2 Istana Negara, manakala beberapa anggota polis turut dilihat berkawal di kawasan berdekatan. Sementara itu, Istana Negara ada mengagihkan makanan kepada pihak media yang menunggu di luar. Sejak bulan lalu, Anwar memohon untuk menghadap Agong selepas mendakwa mempunyai jumlah sokongan mencukupi untuk membentuk kerajaan baru. Pemimpin pembangkang itu tidak memperincikan bilangan tepat jumlah sokongan dimilikinya atau identiti ahli parlimen yang menyokongnya, tetapi satu laman web tidak lama kemudian menyiarkan senarai 121 ahli parlimen dari semua parti yang dikatakan menyokongnya. Semakan Malaysia kini mendapati senarai itu tidak dapat diakses lagi dan pelbagai ahli parlimen yang dinamakan dalam senarai itu dilaporkan menjauhkan diri mereka daripada dakwaan berkenaan atau secara terbuka menafikannya. Setelah nama mereka timbul dalam senarai itu, beberapa wakil rakyat UMNO termasuk ahli parlimen Arau, Saidan Kasim dan Idris Joso Besut telah membuat laporan polis bagi menafikan penglibatan mereka dalam cubaan Anwar. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Huzir Muhammad, semalam mengesahkan yang polis menerima 6 laporan berhubung perkara itu dan Anwar telah dipanggil untuk disoal siasat. Bagaimanapun ia ditangguhkan ke satu tarik lain yang tidak didedahkan kerana Anwar dilaporkan hanya ada ke lapangan jam 9 pagi hari ini. Sementara itu, dalam satu hantaran pendek di Facebook, Anwar menyatakan harapannya agar urusan hari ini dipermudahkan. Sementara itu, PKR arah agar anggota tidak berhimpun. PKR tidak akan mengadakan sebarang perhimpunan ketika Presiden PKR Anwar Ibrahim dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong. PKR tidak akan mengadakan sebarang perhimpunan ketika Presiden PKR Anwar Ibrahim dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail meminta anggota parti itu tidak berhimpun di mana-mana lokasi, terutama di jalan-jalan utama menuju Istana Negara. Saifuddin juga memohon semua rakyat Malaysia bertenang ketika majlis menghadap itu berlangsung, termasuk jika berlaku sebarang proses selepas itu. Semua anggota PKR adalah diarah tidak mengadakan perhimpunan atau berkumpul di mana-mana tempat, terutama di jalan-jalan utama menuju Istana Negara. Saya juga mohon agar semua rakyat Malaysia bertenang sambil majlis menghadap ini berlangsung, termasuk jika berlaku sebarang proses selepas itu. PKR mengingatkan semua ahli-ahli parlimen agar terus berkhidmat di kawasan masing-masing dan mengutamakan isu kebajikan serta nasib rakyat di kala pandemik COVID-19 menular, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Minggu lalu, Anwar mengesahkan akan menghadap Yang di-Pertuan Agong pada 13 Oktober
untuk mempersembahkan butiran bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Bagaimanapun pelbagai pihak termasuk anggota Parlimen UMNO mempertikaikan dakwaan bahawa Anwar mempunyai sokongan mencukupi. Sebelum ini, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu tidak dapat menghalang mana-mana anggota parlimennya untuk menyokong Anwar. Sementara itu, polis telah memanggil Presiden PKR itu berhubung senarai 121 anggota parlimen yang dikatakan menyokongnya sebagai Perdana Menteri seperti yang tular di media sosial. Siasatan dibuat di bawah Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan. Beberapa anggota Parlimen UMNO termasuk Ahli Parlimen Arau Saidan Kasim dan Ahli Parlimen Besut Idris Jusso telah membuat laporan polis untuk menafikan penglibatan mereka dalam senarai berkenaan. Pada 23 September lalu, Anwar pada satu sidang media mendakwa mempunyai sokongan yang kokoh dan meyakinkan untuk menubuhkan kerajaan persekutuan dan mempunyai dokumen tetap yang tidak boleh diragui bagi membuktikannya. Dia turut berkata telah diperkenan untuk menghadap Al-Sultan Abdullah pada hari sebelumnya, tetapi terpaksa ditangguhkan susulan kegeringan baginda. Sri Paduka dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN sejak 21 September dan berangkat pulang ke Istana Negara pada 3 Oktober lalu. Dalam kongsian berita yang lain, amanah serah pada Kebijaksanaan Agung, kata Mat Sabuk. Susulan Anwar diberi perkenan menghadap baginda esok bagi mempersembahkan sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Amanah menyerahkan kepada kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk membuat keputusan berhubung dakwaan Presiden PKR Anwar Ibrahim memiliki sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Presiden Amanah Muhammad As-Sabu berkata, parti itu yakin Sri Paduka cukup arif dalam menguruskan perkara itu. Amanah juga menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan ke bawah Duli Tuanku yang di Pertuan Agong membuat keputusan dalam hal ini, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Menurut Muhammad, pimpinan Amanah akan bermasywarat bagi menentukan arah 7 parti itu susulan perkembangan terbaru tersebut. Dalam pada itu, Muhammad turut menyeru ke seluruh rakyat Malaysia, khususnya ahli-ahli Amanah, agar bertenang dan tidak membuat sebarang spekulasi atau kenyataan yang boleh mengguriskan hati mana-mana pihak. Terdahulu, Anwar diperkenankan untuk menghadap yang di-Pertuan Agong bagi mempersembahkan butiran bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, beberapa pihak, termasuk anggota Parlimen UMNO, mempertikaikan dakwaan bahawa anggota Parlimen Port Dickson itu mempunyai sokongan mencukupi bagi membentuk kerajaan. Pada 23 September lalu, Anwar pada satu sidang media mendakwa mempunyai sokongan yang kukuh dan meyakinkan untuk menubuhkan kerajaan persekutuan dan mempunyai dokumen tetap yang tidak boleh diragui bagi membuktikannya. Dia turut berkata telah diperkenan untuk menghadap Al-Sultan Abdullah sehari sebelum itu, tetapi terpaksa ditangguhkan susulan kegeringan baginda. Sri Paduka dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN sejak 21 September dan berangkat pulang ke Istana Negara pada 3 Oktober lalu. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda mendengar video ini sehingga ke penghujungnya. Jangan lupa teruskan bentuk sokongan anda dengan like dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Apabila anda telah mensubscribe channel ini, sila klik pada butang lonceng bergegar agar ada pemberitahuan